emas fizikal lah masa tu. Tapi dah mulalah menyimpan emas dan memang saya sedarlah tentang kebaikan menyimpan emas ni. Cuma bila kita simpan emas dalam cara fizikal ni adalah beberapa pengalaman buruk yang berlaku lah. Antaranya pernah simpanan emas saya simpan dengan isteri masa tu, simpan sikit-sikit kan, hilang rumah kena pecah masuk, banyaklah kita punya emas barang kemas hilang kan. Jadi lepas tu mula balik semula kan, start over again menyimpan emas ni kan, simpan sikit-sikit sampailah munculnya beberapa platform emas digital ni dengan ada banyaklah syarikat sebelum ni, tapi akhirnya saya bersama dengan Continental pada 1 Julai 2021 lah, tahun lepas Tapi bila join dengan Continental ni terus tak, bukannya buat terus lah, bukannya simpan juga sikit-sikit tapi tak adalah buat secara drastik sebab masalah kita bukannya masalah isu emas tu. Saya percaya orang Melayu especially memang percaya emas tu daripada mak-mak kita dulu, atuk kita dulu, kita memang dah percaya dan kalau ada duit memang kita beli emas. Cuma kepercayaan kita lebih kepada syarikat tu, sejauh mana genuine syarikat dalam menguruskan kita punya simpanan emas, apatah lagi bila kita melibatkan diri ni dalam emas digital. So alhamdulillah nanti sekejap lagi saya akan share dengan tuan-tuan semua tentang latar belakang syarikat dan sedikit tentang rakan niaga yang ada dalam syarikat ni. Nanti semua ni hanyalah untuk menambah keyakinan tuan-tuan semua kepada syarikat yang kita akan gunakan platform ni dalam kita punya simpanan ataupun gadaian dan juga pelaburan emas kita. Pangkat saya di QM sebagai dealer developer. Nanti tuan-tuan akan bila dah lama dalam ni tuan-tuan akan tahulah dia ada rank-rank juga dekat dalam Continental ni. Tapi kenapa emas? Okey, sebab emas ni dia sentiasa relevan. Ada banyak bisnes kat luar yang saya boleh pilih tapi saya memilih emas. Sebab pertama memang saya minatlah dengan emas. Kedua, emas ni dia sentiasa relevan daripada dulu sampai sekarang. Kemudian ada banyaklah isu seperti diiktiraf sebagai mata wang dunia, tidak boleh dimusnahkan, lindungi nilai dari inflasi, mempunyai nilai intrinsic, logam penyimpanan nilai terbaik sepanjang zaman. Dan sekarang ni lebih kepada kalau tuan-tuan kita semua alert tentang bagaimana tidak stabilnya kita punya mata wang kan. Jadi ramai dah mula ada kesedaran untuk mengikat mata wang kita dengan emas atau harga emas. Jadi seperti satu kronologi inilah yang saya rasa sangat relevan daripada dulu sampai sekarang digunakan oleh kebanyakannya orang yang menjual emas, ialah kisah bagaimana kita boleh tengok harga seekor kambing pada zaman Rasulullah dijual dengan harga 1 dinar. 1 dinar boleh membeli seekor kambing, sampailah pada tahun 2022 ni dengan 1 dinar kita masih lagi boleh membeli seekor kambing. Jadi nak cakapnya nilai emas tu daripada zaman dulu-dulu lagi dah tetap nilai dia sampai sekarang ni dia kalis inflasi. Sedangkan kalau kita tengok nilai duit semakin lama semakin kecil nilai dia. Kita memerlukan amount yang besar untuk beli barang, semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar. Tapi tidak kepada emas. Kita ada banyak contoh lah. Dan kronologi kambing tadi yang paling relevan lah. Kemudian kalau kita tengok macam mana peningkatan harga emas dan sebagainya, kita akan nampak memang waktu saya mula-mula dulu simpan emas dulu, kita masa lepas kahwin dululah, masa tu harga emas sekitar RM30 aja 1 gram. Tapi hari ini sampai hari Jumaat tadi harga emas 261 gram. Tu ada beratus-ratus kali ganda pertambahan harga. Okey, ni ialah statistik saya tunjukkan. Kalau kita tengok daripada tahun 2000 sampailah tahun 2020, kita ada peningkatan sebanyak 607% kenaikan harga emas. Begitu juga kalau kita tengok 2002 sampai 2007, dia ada peningkatan sebanyak 400%. Jadi
emas ni memang sebenarnya adalah mata wang terunggul lah. Ada banyak disebut dalam Quran pun disebut, ada hadis dan sebagainya. Kemudian, okey, ini ialah platform yang kita nak gunakan nanti, ialah nama platform kita Quantum Metal Malaysia, Quantum Metal Berhad, Sendi Berhad lah. Tapi sebenarnya dia lebih kepada sama juga macam kita punya perbankan internet kita, cuma kita boleh buat pengeluaran, pembelian dan sebagainya, cuma dia dalam digitalize lah. Dan yang lebih penting sekali, dianya disandarkan kepada emas sebenar dan dia adalah patuh syariah. Okey, sebelum saya teruskan kepada latar belakang syarikat dulu, ada sudutan daripada TV Al-Hijrah pada 13 Februari lalu, di mana ada kerjasama di antara DPIM, Dewan Perdagangan Islam Malaysia, dengan Quantum Metal Berhad. Dia ada sudutannya, jadi sudutan berita ni saya tunjukkan untuk memberi lebih kepercayaan kepada tuan-tuan untuk menyimpan emas dalam platform Quantum Metal ni. Kita sama-sama dengar. Dewan Perdagangan Islam Malaysia DPIM dengan kerjasama syarikat Quantum Metal Sdn Bhd membangunkan platform jual beli produk emas secara digital. Presiden DPIM Muhammad Sahar Mat Din berkata platform jual beli patuh syariah itu diharap dapat membantu meningkatkan tahap ekonomi umat Islam. InsyaAllah dengan adanya platform digital yang berasaskan produk syariah ataupun kelulusan syariah yang pertama di dunia, ini yang saya nak tekankan, produk emas patuh syariah dengan menggunakan instrumen tawaruk murabahah ataupun komoditi murabahah. 3 produk yang diperkenalkan melalui kerjasama itu ialah Gold Saving Account GSA, Gold Convert Account GCA dan Gold Asset Enhance GAE. Muhammad Sahar berkata DPIM ketika ini sedang giat mengadakan pelbagai aktiviti pemakluman dan sesi perkongsian seperti taklimat, sesi latihan dan pengiklanan di seluruh negara berkenaan platform jual beli emas tersebut. Beliau ditemui media hari ini pada majlis menandatangani perjanjian kerjasama strategik perniagaan antara DPIM dan Quantum Metal. Okay, ni pun ada lagi satu, tapi tak payahlah, satu pun dah cukup. Okey. Kita tengok sikit profil syarikat. Didaftarkan pada 30 Julai 2012 dengan modal berbayar 10 juta. Quantum Metal merupakan peserta perdagangan komoditi Bursa Suk Asila. Nanti saya akan terangkan lagi, sebab dalam produk Quantum Metal ni kita ada satu produk di mana dia ada bagi pembiayaan. Kita punya modal kecil tapi dia bagi pembiayaan untuk besarkan kita punya modal supaya kita akan dapat lebih gram. Jadi bila berlaku kenaikan harga emas, kita akan lebih untung. Jadi kita memang bekerjasama dengan Bursa Suk Asila ni untuk pembiayaan. Kemudian QM merupakan pembekal sistem dagangan emas untuk kebanyakan bank tempatan, juga pembekal emas premium 999.9 ke bank tempatan dan badan kerajaan dan juga peniaga di Malaysia ni. Dan produk-produk Quantum Metal mendapat penasihat syariah dia ialah Ishraq Konsultansi. Ini ialah pendaftaran syarikat di SSM. Ini ialah kita punya ibu pejabat di Pulau Pinang. Kita ada 2 cawangan, satu di Johor Bahru dan satu di Kuching, Sarawak. Ini ialah pengasas dan pengurusi eksekutif Datuk Lim Koh Sun, seorang yang mempunyai pengalaman lebih 20 tahun dalam industri dalam emas ni. Dulu dia punya pengalaman ni banyak dalam acuan ketepatan komponen elektronik. Dia ambil semula emas-emas yang dalam elektronik digunakan semula, dia dikumpul untuk dia guna semula dalam emas tu. Kemudian ini ialah CEO pengurusi Datuk Kamarizaman bin Jauhari, merupakan bekas pengarah Jabatan Pembangunan Kewangan dan Perusahaan Bank Negara Malaysia. Saya dah jumpa dia bulan puasa tadi 2 kali. Alhamdulillah, nampak komitmen beliau dalam menjaga Quantum Metal ni. Banyak kali dia cakap dengan saya personally, dia kata dia risaulah kalau kita punya reseller ataupun dealer ni buat beri maklumat yang salah kepada orang ramai tentang emas ni. Itu daripada sana saya nampak komitmen Haji Kamarizaman ni dalam membangunkan Quantum Metal ni.
Quantum juga terpaksa menghantar report ke Negara setiap tahun untuk Akta Anti Pengumpulan Wang Haram AMLA dan juga anti pembiayaan keganasan 2001. Jadi mana-mana syarikat yang ada collect deposit daripada orang ramai memang diminta oleh negara untuk hantar report ni, untuk hantar report. Kemudian ini betul saya cakap tadi, kemudahan deposit Islamik dan pembiayaan menggunakan komuniti murabahah. Sebab dalam produk kita ada pembiayaan, jadi kita memang kena bekerjasama dengan Bursa Malaysia dan Bursa Subasila. Kemudian kita ada apps dan sebagainya lah, app My Gold Eyes. Okey, Quantum juga merupakan majlis emas dunia dan semua akaun perakaunan juga diaudit oleh AUFI. AUFI ini adalah satu organisasi antarabangsa terkemuka yang bertanggungjawab dalam pembangunan dan penerbitan standard untuk industri kewangan Islam secara global. Jadi semua report kewangan tu diaudit oleh AUFI. Di Malaysia ni kita ada beberapa syarikat yang menawarkan simpanan emas patuh syariah secara digital. Kesemua syarikat ni dia ada penasihat syariah ada sendiri. Cuma ada beberapa nama yang mungkin tuan-tuan dah biasa dengar sebab dia dah lama dan juga dia ada pemegang akaun dah ramai. Cuma di Quantum ni kita ada produk yang lebih komplit daripada segi ekosistem sebab kita ada juga selain daripada kita ada simpanan kita rendah bermula RM10 kita boleh simpan sikit-sikit dengan harga spread yang rendah, tapi bila jual balik tak ada susut nilai. Kemudian kita ada juga e-gadaian, gadaian yang kita boleh buat dalam sistem. Kemudian kita ada juga produk untuk pelaburan, di mana kita ada modal sikit tapi kita boleh gandakan dengan pembiayaan financing tawaruk tadi. Kemudian ini ialah syarikat yang memberi nasihat syariah lah daripada segi produk kita supaya semuanya patuh syariah. Dekat Malaysia ni ada 5 syarikat yang bank negara lantik untuk menjalankan pengawasan syariah kepada mana-mana syarikat yang perlukan pengawasan syariah dia punya produk. Jadi Quantum melantik ISRA ni untuk memastikan semua produk-produk patuh syariah. Ini ialah ahli lembaga pengarah ISRA. Okey, ini ialah 3 produk kita dengan sijil dengan sijil patuh syariah. Kita ada produk pertama GSA, produk kedua kita ialah GCA dan juga produk ketiga kita ialah GAE, Gold Asset Enhanced. Nanti saya akan cerita tentang produk-produk ni. Tapi yang paling penting, produk-produk ni semua patuh syariah. Bila bercakap pada patuh syariah, memang dia bersandarkan kepada emas sebenar, emas fizikal sebenar. Jadi pengiktirafan syariah di peringkat antarabangsa ni kita ambil bila Quantum mula mula ada klien di luar negara. Pada tahun lepas Quantum melantik Raqabah, iaitu syarikat audit dan Islamic Financial Advisory untuk 3 produk yang ditawarkan oleh Quantum. Ini ialah sijil-sijil dia untuk 3 produk, Gold Storage Account, Gold Convert Account dan Gold Asset Enhanced. Okey, kita dengarkan sikit sudutan daripada temu bual bersama ISRA Consulting ni dalam rancangan DTB Al-Hijrah. Makan. Buat saudara Muslim kita pula, khususnya bukan sahaja maklumat syarikat yang perlu diambil berat, bahkan sejauh mana pelaburan emas itu benar-benar patuh syariah. Namun, jangan pula kita anggap semua syarikat yang menawarkan pelaburan emas itu sebagai sindiket penipuan, kerana masih juga terdapat syarikat pelaburan emas yang menawarkan pelaburan yang selamat dan mengikut akta undang-undang. Contoh, Quantum merupakan antara syarikat pelaburan emas yang mendapat pengiktirafan World Gold Council dan mempunyai produk-produk yang patuh syariah. Produk seperti Gold Storage Account, GSA, Gold Leverage Asset, GLA dan Gold Advance Account, GAA yang disebut oleh Dr. Bat tadi telah mendapat pengesahan dari ISRA Consulting sebagai patuh syariah terhadap polisi syariah
Bank Negara Malaysia dan juga Syariah Standard IOF yang terletak di Bahrain. Untuk makluman lanjut mengenai pelaburan yang ditawarkan, anda bolehlah melayari laman web syarikat ini di hyperlink http://www.quantummetal.com. Simakan. Okey, itu tadi apa tu? Sudutan daripada rancangan TV Al Hijrah. Okey, ini berikut adalah apa tu? Bank-bank yang bekerjasama dengan Quantum Metal. Kita ada Alliance Bank, kita ada Affin Bank. Semua ni syarikat bank yang menggunakan Quantum Metal sebagai pembekal emas, dan ada setengah bank yang menggunakan Quantum Metal sebagai pembekal emas dan sistem sekali. Bank Muamalat. Ni press release, sorry. Okey, ni rakan niaga Quantum Metal. Ada Bank Muamalat, Alliance Bank, ICBC, Affin Bank. Kemudian ada juga syarikat-syarikat koperasi, Angkasa, Angkasa dan AKO. AKO ni satu koperasi di peringkat ASEAN. Dia ada 6 juta ahli. Jadi syarikat AKO dia juga menggunakan platform Quantum Metal. Ni ada sudutan daripada surat khabar, petikan surat khabar. Okey. So bila kita Quantum Metal ni dia ada juga di negara-negara, di 10 negara ASEAN yang lain. Okey, bila bercakap pasal emas digital patuh syariah, dia mesti bersandarkan kepada emas sebenar. Jadi sebab di Quantum Metal ni kita boleh beli emas serendah RM10. Jadi kalau kita nak beli emas fizikal RM10 tu agak mustahil lah. Takkan dia nak potong kecil kan, nak halus sangat RM10 0.03 gram kan. Macam mana dia nak buat. Tapi bila kita digitalizekan emas ni, jadi dia boleh dibuat. Dia bersandarkan kepada emas sebenar. Dalam contoh dalam 1 gram emas tu ada saya punya duit sikit, tuan-tuan punya duit sikit, dia campur semua, maka genaplah sampai 1 gram. Begitulah kita bersandarkan kepada emas fizikal. So emas yang digunakan adalah The Perth Mint Australia, satu pengeluar emas yang bermutu tinggi di dunia ni, dimiliki oleh kerajaan Australia. Okey, ni ada sijil yang dikeluarkan oleh The Perth Mint Australia yang mengiktiraf, yang memberitahu Quantum Metal adalah distributor untuk di Malaysia ni. Kemudian bila bersandarkan kepada emas fizikal, of course lah belian tu everyday akan ada, semakin hari semakin banyak, maka satu syarikat third party yang digunakan untuk menjaga dan menyimpan emas-emas kita, iaitu Brinch. Brinch, syarikat ni kalau tuan-tuan boleh Google, syarikat ni dah lama, 150 tahun. Dia punya pekerja je, kalau tuan-tuan Google, ada 76,000 orang pekerja dia. Jadi Brinch ni memang besar lah, satu syarikat besar yang dia punya expertise untuk menjaga emas dan barang-barang perhiasan yang lain. Kemudian semua simpanan emas kita ni diinsurankan oleh The Lloyd's of London. Okay, 100% diinsurankan. Okay. Itu saja tentang sedikit tentang syarikat. Kita dah ngam, kita berada di masa yang betul. Sebab kita boleh, saya tak nak drag lama-lama masa tuan-tuan. Saya nak cuba habiskan dalam 1 jam ke 1 jam 15 minit. So kita masuk kepada produk-produk pula. Kita ada berapa orang sekarang ni? 43 orang, Alhamdulillah. Okey, produk-produk, kita ada 3 produk. Pertama kita ada Gold Storage Account, kedua kita ada Gold Convert Account, kemudian kita ada Gold Asset Enhance. Ini simple je nak ingat, tuan-tuan boleh ingat. Storage ni untuk simpan, convert ni untuk tukar kita gadaikan emas kita untuk dapatkan duit. Asset Enhance ni untuk kita gandakan ataupun kita laburkan emas kita. Okey, yang pertama ialah Gold Storage Account. Ini tuan-tuan, waktu saya terangkan ni mungkin tuan-tuan akan macam faham tak faham. Itu tak ada masalah. Nanti pada habis produk ni saya akan tunjukkan sistem sebenar. Macam mana kita boleh sebab dalam Quantum Metal ni kita tak ada sesiapa pun akan jual emas. Semua akan buat belian dan jualan sendiri.
menggunakan sistem sendiri, tuan-tuan semua akan dapat satu portal di mana dari portal tu nanti tuan-tuan boleh beli, jual dan sebagainya, gadai dan sebagainya. Jadi kena fahamkan dulu 3 produk ni, macam mana kita boleh buat untung dengan 3 produk ni. Dan satu last nanti saya akan tunjukkan sikit, ada juga potensi untuk kita buat emas ni sebagai bentuk keusahawanan kita. Gold storage account. Yang pertama, produk pertama kita. Dengan produk ni untuk kita simpan emas, okey. Kita boleh tukarkan, kita boleh tukar sikit mindset kita, iaitu kita bukan beli emas, kita nak tukarkan duit kita kepada emas. Sebab mata wang, emas ni ialah mata wang juga. Jadi bila kita tukarkan tu, kita dapat lock dia punya nilai daripada terus jatuh. Kita boleh beli emas serendah RM10. Kita boleh beli ni anytime, 24 hours, selagi ada stok. Selagi ada stok, kita boleh beli. Biasanya hari-hari biasa memang tak ada masalah daripada stok ni. Cuma Sabtu Ahad je, bila pasaran emas dunia ditutup, stok tak banyak. Kalau ada orang buat banyak pembelian, kadang-kadang kita boleh habis stok lah pada hari Ahad. Tapi hari Isnin pagi, mula pukul 6 pagi dah boleh beli balik semula. Kita boleh jual juga anytime. Selagi pasaran dibuka, kita boleh jual. Kita boleh tukarkan kepada emas fizikal. Ada orang dia suka kan, dia pegang emas, koin apa sebagainya, dia boleh simpan, dia boleh tukar, dia boleh ambil emas fizikal. Kita boleh transfer dengan sistem ni. Kita boleh transfer kepada orang lain emas kita ataupun duit kita. Contohnya, kita orang lain tu dia ada account 2M juga, kita boleh transfer ataupun kita beli barang dia. Contohnya macam Cik Jadi ni lah, dia ada bisnes takaful kan. General takaful, buat rotek kereta tapi tak nak bayar pakai emas. Tak nak bayar pakai duit, nak bayar pakai emas. Boleh transfer je kepada dia. Kemudian kita punya markup price antara terendah di pasaran, iaitu 7%. Apa itu markup price? Markup price ni selalu saya buat kronologi dia macam ni. Kalau tuan-tuan pergi jalan kat supermarket, semua kan tuan-tuan nampak kedai emas ada tulis kan, 1 gram berapa. Biasa dia akan tulis 250 contoh. Tapi bila kita beli, kita masuk, kita nak bayar, biasanya bukan harga tu. Dia ada lagi, dia panggil upah buat lah, upah tukang lah. Sebenarnya itu ialah markup price ataupun spread. Biasanya emas fizikal ni dia tinggi, boleh sampai ke 30%, 25 ke 30% markup price dia. Cuma kalau kita untuk emas digital kita rendah, markup price kita 7% saja. Yang paling best, hari ni tuan-tuan beli barang kemas tadi, petang kan tuan-tuan kata tak lawa, balik rumah kan, tengok alah tak cantik pula, nak jual balik semula kan. Kita dah kena susut nilai pula. Kalau kita beli tadi 250 dicampur dengan 30% lagi, bila kita nak jual dia kata boleh kita ambil balik emas cik ni tapi pada harga 230 je. Iaitu ialah markdown ataupun susut nilai. Tapi kita di platform kita ni kita tak ada susut nilai. Quantum Metal akan beli balik semula pada harga semasa, harga LME, London Metal Exchange. Jadi bila dia digitalize ni kita lagi mudah lah, kita boleh beli sikit-sikit. Tiba-tiba kita tengok pasaran emas, tiba-tiba harga emas jatuh kan. Kalau kita emas fizikal macam mana, kita nak tunggu kedai buka baru kita nak beli, susah betul tak? Jadi emas dia kita ni pukul 12.30 malam kan kita tengok emas jatuh, kita boleh beli. Lepas tu kita tunggu pula emas naik, kita dapat emas naik, kita boleh jual. Jadi urusan jual beli tu lebih mudah sebab kita tak payah pergi kedai. Sebab itulah kita bila dia digitalize ni, dia lebih mudah untuk kita jual beli dan mencipta keuntungan dengan emas. Kedua, selepas kita dah ada emas tadi, biasanya emas ni orang beli, orang tak jual je tuan-tuan. Biasanya orang sayang nak jual emas ni. Biasanya kalau kita nak pakai duit, kita tak nak jual, kita boleh gadai. Cuma gadaian kita ni berbeza daripada Arhanu biasalah. Sebab gadaian kita ni, emas kita tu tak hilang. Contohnya kita ada duit 1,000 tadi, okey, kalau Arhanu biasa, kita punya gelang tadi 1,000 kan, kita letak gelang kita, kita dapat duit 750. Belum lagi apa-apa, kita dah kena bayar upah simpan 6 bulan, betul? Tak dapat 750 tadi, upah simpan dia dah ambil dulu, kita mungkin dapat dalam 700 je. Lepas 6 bulan,
kita kena datang. Kalau kita tak boleh bayar 750 tadi, kita kena datang balik semula ke Aranu untuk bayar upah simpan 6 bulan lagi akan datang. Jadi setahun lah. Lepas tahun kita tak boleh ambil lagi, bayar lagi 700 pembiayaan kita tadi, kita kena bayar lagi upah simpan lagi 6 bulan sampai 18 bulan. Jadi lepas 18 bulan kita tak boleh bayar lagi, maka emas kita tu akan dilelong. Itulah di Aranu yang konvensional sekarang ni. Tapi kita tak ada tempoh dan upah simpan kita sangat rendah, iaitu 3.5% saja setahun. Kemudian tak ada had masa. Dengan kenaikan harga emas boleh menampung pembiayaan dan juga charge. Nanti saya akan tunjukkan emas kita tu tak hilang. Yang paling best sekali emas kita tadi dia reflect pula dengan kenaikan harga emas. Duit kita dah ambil 85%. Balance ada 15% duit kita, tapi emas kita let's say lah ada 10 gram. 10 gram tu kita akan dapat tengok dalam sistem. Bila berlaku kenaikan harga emas kita boleh nampak dan kita boleh tahu pula dah berapa kita untung, berapa upah simpan dia. Itu yang menarik tuan-tuan. Jadi dengan platform Quantometer ni, orang-orang yang macam kita, yang golongan B40 ni pun boleh simpan emas dengan menggunakan belanja hangus dia. Contoh kita memang tak ada duit lebihan nak beli emas, tapi kita ada hutang. Kita ada hutang kereta, hutang rumah, semua kita boleh tukarkan kepada emas dulu sebelum kita buat bayaran hutang-hutang kita. Daripada masa sama kita boleh kumpul emas kita tadi. Itu yang menarik. Nanti bila saya tunjukkan dalam sistem, tuan-tuan akan lebih nampak lagi. Okey, ni macam saya cerita tadi, ni kaedah konvensional punya Aranu. Nilai emas 10,000 dapat 7.5%. Upah simpan 9 ke 24% setahun. Ini diambil daripada nilai 10,000 ni, daripada marhun. Kalau di QM kita tak ambil daripada nilai emas, kita ambil daripada pinjaman ataupun pembiayaan kita. Limit masa 6, 12, 18 bulan tak boleh ambil, emas masuk lelong. Jadi ada statistik menunjukkan Aranu 1 bilion emas dilelong setiap tahun kerana tak boleh nak tebus semula. Tuan-tuan, kebanyakannya emas ni ialah emas orang kita lah, emas orang Melayu kita. Tak boleh tebus. Gadai-gadai rasa dia macam nak ambil macam senang kan. Gadai 10,000 emas. Emas apa-apalah kita mungkin dah lama simpan kan, kita gadai. Nak ambil balik bukan senang. Lepas tu ada upah simpan yang tinggi lagi. Selalunya akan gadai lah. Saya biasalah. Bajet gadai ni memang dah biasa sangat. Macam mana kita Aranu kita di Quantometer lah. Quantometer kita nilai emas 10,000, kita pembiayaan 85%, upah simpan 3.5% setahun dari nilai pembiayaan, bukan daripada 10,000 tu. Limit masa tak ada. Limit masa tak ada. Jadi kita hanya tunggu saja emas kita tu naik harga. Contohlah ada berlaku kenaikan 20% setahun. Jadi emas kita 10,000 tadi, tak tahu akan naik 2,000 sampailah 5 tahun. Katakanlah harga emas sekarang ni 200.5, selepas 5 tahun jadi 500. Maka kita boleh dapat lagi semula. Kita dah ambil duit tadi kan. 8,500 ni dah ambil lah. Tapi oleh kerana emas naik harga sekali ganda, kita boleh dapat sekali lagi 8,500. Itu yang best. Sebab emas kita tadi tak hilang dan kita nampak dan dia tak ada tempoh. Jadi kita selepas dia tolak dengan upah simpan semua, kita masih boleh nampak lagi keuntungan kita. Kalau tuan-tuan tak faham pun tak apa. Nanti waktu saya tunjukkan dalam sistem sebenar, tuan-tuan akan lebih faham. Berapa orang dah sekarang tadi? Sekarang ni 54 orang. Okey, alhamdulillah semakin ramai. Okey, ni contohnya lah macam mana kita boleh gunakan belanja hangus untuk kita simpan emas dengan produk GCA ni. Contohnya, tuan-tuan beli kereta, setiap bulan memang kena bayar lah kan. Contohnya saya beli kereta Almira ni. Saya kena bayar sebulan 800. 800 ni merupakan duit belanja hangus. Duit yang pergi takkan kembali lagi. Duit bank. Senang cakap. Kita dapat kereta, bank dapat duit kita. Tapi bagaimana kita boleh menukarkan emas, duit belanja hangus tadi kepada emas? Sebelum kita nak bayar duit kereta tadi,
kita campur sikit dengan simpanan kita dalam 150. Sebab apa? Sebab kita punya pembiayaan tadi boleh 85% je. Jadi pada masa yang sama kita kena juga buat simpanan kan sikit. Tapi jangan risau, simpanan kita ni kita boleh keluar anytime. Boleh keluar anytime. Kita beli GSA tadi, kita beli kat emas yang produk yang mula-mula saya terang tadi, maka kita akan dapat 3.8 gram emas. Hari yang sama kita pergi ke GCA, kita request GC ni, kita keluarkan, kita convertkan ataupun kita gadaikan emas kita tadi yang 3.8% ni untuk dapatkan semula 800. Pilih akaun bank, dia akan masuk dalam bank kita. Kalau Maybank biasanya sehari. Kalau bank lain biasanya 2 hari. Jadi bila duit kita tadi masuk dalam bank, 800 tadi kita bayarlah duit kita. Tapi tuan-tuan kena ingat, kita ada 3.8 gram emas tadi tu, dia akan masuk ke dalam kita punya holding inventory. Kita boleh nampak dan dia akan reflect kepada kenaikan harga emas. Ini 1 bulan. Setiap bulan tuan-tuan buat, setahun akan ada 40 gram emas. Duit kita bayar tak? Bayar. Tapi pada masa yang sama kita ada simpanan emas kita terkumpul. Tapi kalau kita nak pakai, sebab kita ada duit simpanan sikit kat sini kan. Tapi kalau katakan kita nak pakai duit, anytime kita boleh terminate kita punya account tu dan dapat balik semula kita punya balance duit berserta dengan keuntungan selepas tolak upah simpan. Nanti bila saya tunjukkan dalam sistem, tuan-tuan akan lebih faham lagi bagaimana kita boleh generate ataupun mengumpul emas dengan belanja hangus. Semua orang ada belanja hangus. Kita memang tak ada duit lebihan yang banyak kan. Dengan ayam nak naik harga, dengan telur nak naik harga, dengan tepung dah tak ada, semua macam-macam. Tapi kita boleh juga menyimpan emas dengan menggunakan belanja hangus kita. Okey, Aidan, nanti Cik Jadi akan jawab. Kita kena beli JSA kita dulu baru kita boleh ke GCA. Okey, tak apa. Nanti kan bila saya pergi kepada sistem, tuan-tuan akan lebih faham macam mana kita buat belanja hangus ni, tukarkan kepada emas. Kita kena beli GSA dulu. Hari yang sama, waktu yang sama kita terus gadaikan emas kita dapat 85 ke 90% balik semula duit kita tadi. Tapi grammage emas kita tu akan masuk ke holding inventory. Nanti bila saya tunjuk dalam sistem, tuan akan lebih faham. Kemudian produk ketiga kita ialah Gold Asset Enhanced. Ini produk killer produk kita lah. Yang ni tak ada dekat mana-mana platform lain. Dia sama juga macam saham. Saham dia ada leverage tapi dia tak patuh syariah. Yang ini kita buat, Continental buat ni memang genius lah. Memang patuh syariah. Pada masa yang sama dia boleh gandakan kita punya aset kita. Contohnya kita ada duit 1,000. Continental akan bagi pembiayaan tawaruk financing murah bahar dengan bursa suk asila tadi sebanyak 90%, menyebabkan kita punya modal menjadi 10,000. Sepatutnya kita boleh ada 1,000 ni dalam 4 gram emas saja. Tapi oleh kerana ada pembiayaan sebanyak 90% ataupun 10 kali ganda, maka emas kita tadi akan jadi 40 gram. Jadi benda ni tak payah nak buat application ke apa. Dia buat semua secara automatik. Sebab apa? Sebab bila ada berlaku kenaikan, kita terminatekan. Contoh harga emas naik RM10 1 gram. Tadi kita ada 4 gram kan kalau kita ada 1,000. Tapi oleh kerana ada pembiayaan 9,000 lagi, menyebabkan kita punya emas menjadi 40 gram. Jadi bila berlaku kenaikan RM10, kita sepatutnya untung RM40. Tapi oleh kerana ada pembiayaan ni, kita untung RM400. Jadi kita boleh terminatekan kontrak ni. Continental akan ambil balik semula dia punya duit 9,000 tadi. Kita akan ambil balik semula modal kita 1,000 plus dengan keuntungan RM400. Begitulah kaedah dibuat dalam GAE ni. Kita tengok dengan lebih jelas lagi. Contoh kita ada duit. Contoh kita ada duit 100,000. Dia akan bagi lagi pembiayaan sebanyak 90%, betul? Menjadi 1 juta. 1 juta ni kita boleh beli lebih kurang dalam dekat-dekat 4 kilo emas lah. Kita tengok macam mana Continental buat untung. Takkan dia bagi pinjam saja-saja je, tak.
Daripada 900 pembiayaan tadi, 900,000, 90% tadilah, Quantum Metal akan kenakan cas 3.5% setahun, iaitu sebanyak 31,500. Itu setahun lah. Kalau tak sampai setahun, dia akan ambil secara purata. Jika harga emas naik 20%, okey, kita dah tahu tadi statistik saya dah tunjuk kan, 20% setahun kan. Jadi kalau duit dia ada 1 juta, dia akan dapat lebih kurang dalam 200,000. 200,000 tolak dengan upah simpan, maka dia untung 168,000. Jadi dia boleh terminatekan semula kontrak ni, maka dia akan dapat 168,000 ni tadi dengan modal asal dia 100,000. Begitulah cara leverage ni dibuat. Jadi kalau dengan kenaikan emas 5%, oleh kerana ada gadaan 10 kali tadi, dia akan menjadi 50% keuntungan. Kalau naik 10%, jadi 100% keuntungan. Kita tengok sikit dia punya proposal. Kalau tuan-tuan ada 1,000, dia akan jadi 10,000. Ini kalau saya buat pada harga sekarang. Pada harga 16 bulan 3. Tapi sekarang harga pun lebih kurang ni juga. Cuma baru-baru minggu lepas dia naik sikit ke 260. Tengok apa jadi. Kalau emas naik kepada 270. 270 ni pun ada juga emas pada awal bulan 3 waktu perang tadi. Emas naik kepada 270. Sebenarnya dia dah buat profit 50% untung. Kalau naik 284, ni untung dia. Kalau naik 296, 150%. Begitulah sebab dalam gandaan 10 kali. Kalau tuan-tuan ada 10,000 akan jadi 100,000. Kalau tuan-tuan ada 100,000, dia bagi lagi 90% akan jadi 1 juta. Okey. Ini saya nak kena beritahu, kalau berlaku kenaikan harga, kita akan untung 10 kali. Kalau berlaku kenaikan harga emas, dengan produk GAE ni kita akan untung 10 kali. Tapi haruslah diingatkan, kalau berlaku penurunan harga emas, kita akan rugi 10 kali juga. Tapi tuan-tuan tak payah risau, sebab kita tiada margin call. Tak ada kita kena perlu top up apa-apa, tak ada for sale, hanya perlu tuan-tuan tunggu sampai harga emas naik semula. Itulah perlunya kena ada holding power, iaitu kita duit yang kita laburkan dalam GAE ni duit yang belum kita nak gunakan lagi. Duit yang kita boleh hold sekurang-kurangnya 6 bulan, tuan-tuan. Sekurang-kurangnya 6 bulan. Sebab kita nak kena tunggu harga emas naik. Okey. Berbanyak tak perbezaan tahun ni je, tuan-tuan. 2022 ni kita ada harga emas paling rendah 200, saya rasa dalam 258, 256. Tapi ada harga paling tinggi sampai 278. Jadi during that time lah, dalam masa 6 bulan ni ada orang buat profit banyak. Ada orang buat profit sangat banyak untung. Sebab sentiasa akan harga emas ni ada turun naik dia. Tapi dia dalam range tertentu lah. Kalau kita tahu tahun lepas harga emas 23 lebih sampai 24 lebih. Tapi tahun ni dia jadi 25 lebih sampai 26 lebih. Jadi secara kita nampak emas turun naik, tapi dalam range itu semakin lama semakin meningkat. Contohnya ini boleh tuan-tuan buat perbandingan lah daripada segi return of investment dengan portfolio lain. Okay. Untuk 6 tahun lepas, kita tengok apa yang berlaku dengan perubahan macam-macam peristiwa dekat dunia ni. Baru-baru ni peperangan antara Rusia dan Ukraine. Bila dia isytihar aja, kita ada peningkatan mendadak harga emas. Dekat sini kita akan nampak, ada banyak orang buat untung lah. Sebab naik 10%. Tapi oleh kerana produk kita tadi kali 10, so dia jadi 100%. Kita tengok ada banyak testimoni keuntungan lah. Ini mungkin agak tinggi sikit testimoni ni. Klien invest 940,000, untung 53,000 dalam masa seminggu. Yang ini tinggi sangat lah. Kita tengok yang lebih relevan lah. Ni. Dia masuk 1,000 lebih sikit. Dia untung dalam masa 6 bulan 90%. Emas tak naik 133%, tapi emas naik hanya 13%. Tapi disebabkan oleh
gandaan 10 tadi pelabur untung 133%. So ada banyak lah ada banyak testimoni. Nanti saya akan tunjuk yang saya punya sendiri. Itu tiga produk. Daripada ketiga produk ni kita boleh buat keuntungan. Dan yang keempat ni kalau tuan-tuan berminat untuk menjadi membuat emas ni sebagai satu program keusahawanan kita boleh juga jadi reseller di Quantum Metal ni. Very simple je, sikit-sikit pembelian dah boleh naik ke introducer, kemudian boleh naik ke dealer dia ada overriding ataupun commission. Kalau tuan-tuan tak minat untuk buat team, boleh juga dapatkan commission untuk diri sendiri dengan naik dealer ni. Dan boleh saya rasakan kerjaya sebagai reseller di Quantum Metal ni sangat-sangat menarik sebab dia punya komitmen sangat-sangat rendah. Dia tak ada maintenance of contract, tak ada demotion, kemudian tak ada kelas wajib yang nak kena attend tiap-tiap minggu ke tiap-tiap hari. Jadi daripada segi komitmen tu sangat-sangat rendah untuk kita jadi reseller di Quantum Metal ni. Dan yang paling best, kita tak perlu menjual. Saya tak pernah pun jual 0.1 gram emas pun saya tak pernah jual. Hanya kita lebih kepada educate orang untuk buka akaun, sebab semua akaun yang you all akan dapat ni, you all akan urus sendiri. Semua orang akan urus sendiri dia punya akaun. Ni contoh pendapatan untuk tahun 2001 sebagai QM reseller. Ini kita punya senior merchant, Puan Emily boleh mencapai 2 juta setahun. Ini kita punya merchant kita 590,000 setahun. Ini income sebagai reseller. Boleh tunjuklah ni income saya tahun lepas dah sikit je. Tapi saya baru buat macam semua tahu tadi. Tahun lepas saya buat. Jadi saya naik dealer dalam bulan 11 tahun lepas. Tahun ni baru fokus untuk buat lebih serius. Alhamdulillah boleh nampaklah peningkatan income saya. Yang ini tak ada menjual lah. Semua hanya educate orang untuk buka akaun secara percuma. Kemudian ajar orang macam mana boleh menyimpan ataupun buat keuntungan dengan emas. Boleh nampak daripada pendapatan daripada Januari ke Februari naik emas kepada April. Ini bulan ke 6 saya jadi dealer di Quantum Metal. Jadi sentiasa ada peluang lah kalau selain daripada kita nak menyimpan, kita nak cuba perniagaan baru dan sebagainya, boleh ada peluang di Quantum Metal ni. Nanti boleh berhubung semula dengan orang yang introduce ataupun yang ajak anda untuk join kelas kita pada malam ni. Okey, sekarang pukul berapa jadi? Sekarang dah pukul 21.46, pukul 9.46. Alhamdulillah, tuan-tuan. So selesai sudah. Saya cerita pasal syarikat, kenapa emas, produk-produk yang ada dalam Quantum Metal, dan sedikit tentang bagaimana kita boleh generate income di Quantum Metal ni. So saya akan tunjukkan sikit sistem kita lah. Sistem kita. Ramai juga malam ni. Kita ada berapa? 62 orang dah kan? Alhamdulillah. 62, 63 tadi. Okey. Ini adalah kita punya portal. Semua orang akan dapat. Nampak tadi? Nampak. Okey. Semua orang akan dapat portal yang sama. You boleh access daripada handset ke, tab ke, laptop ke. Very simple. Dia punya portal dia. Hanya perlu buat register je nanti. Boleh dapatkan link daripada orang yang ajak anda untuk tengok peluang pada malam ni. Daftar pun simple je. Ambil nama, nombor IC, nombor telefon dan juga email. Tak perlu buat bayaran apa-apa untuk buka akaun ni. Free saja. Lah buka akaun, boleh log in. You akan nampak macam ni lah. Dia punya bentuk dia. Ni saya punya sendiri. Dia bukan online. Saya punya sendiri. So dekat sini orang akan nampak lah berapakah simpanan emas yang ada sekarang. So kat mana saya cakap tadi, GSA dekat sini. Okay. Jadi kalau dia ada list ni lah, nanti saya akan terangkan. Ini kalau kita nak beli emas, boleh beli sini. QM sell ni, QM jual kita beli. Tapi emas habis stok dia. Emas habis stok. Besok pagi baru saja habis. Besok pagi pukul 6 baru boleh beli balik semula.
Jadi letak je sini RM10 ke, berapa ringgit you nak beli tak ada masalah. Boleh beli RM10, serendah RM10. Kemudian pilih APX. Jangan pilih lain tau, jangan pilih online banking ni. Ini dia pergi Indonesia. Pilih APX, jangan klik kotak ni. Kotak ni kalau kita nak gadai. Okey, terus submit. Nanti dekat sini ada button submit, kita submit. Kemudian kita confirmkan belian kita betul. Confirm, dia akan pergi kepada bank buat pembayaran macam biasa lah. Macam kita beli barang dekat Shopee ke Lazada tu. Pilih bank mana, masukkan user ID dengan password, lepas tu tag number masuk, kita boleh terus dapat belian emas. Nanti lepas beli emas tu, kita boleh nampak dekat pergi balik kita punya homepage ni, dia ada summary kan dekat sini. Gold storage account ni berapa kita ada, berapa berat kita ada. Saya punya sikit lah ni. Sebab dah habis gadai, sebab tengah buat rumah sekarang kan. Jadi sikit je ada. Jadi tuan-tuan boleh mula dekat situ lah nanti kalau nak beli. Kalau nak jual pun sama. Kalau nak jual kat sini pun ada. Kalau nak tukarkan kepada fizikal, ada orang macam saya cakap tadi dia suka kan. Tapi itulah lately ni bila sibuk pasal orang tukarkan kepada duit kepada emas fizikal ni, baru saya komplain tadi. Memang cepat betul stok emas fizikal kita habis. InsyaAllah minggu depan baru ada balik semula. 1 gram, 5 gram, 10, 20. Tapi kalau tuan-tuan nak beli 1 kilo ada. Besok pagi boleh beli 1 kilo. Ada 1 kilo 100 gram ada. Dinar pun ada. Yang kecil-kecil habis. Sebab ramai sangat orang beli. Kemudian kalau tuan-tuan nak transfer, boleh transfer sini. Berapa ringgit nak transfer, masukkan nombor akaun dia. Boleh submit untuk transfer. Nombor akaun kat mana ada tu? Nombor akaun dia dekat sini. Ni ialah nombor akaun dia. Okey. Jadi tuan-tuan boleh transfer duit ataupun emas tuan-tuan pada siapa-siapa je nak bagi. Apa tu nak bagi ke duit raya dan sebagainya. Kemudian tuan-tuan tengok tadi, bila dah ada emas dekat sini, okey. Kalau ada emas dekat sini, kita boleh tampak ni. Saya ada 238 ni kan. Kita boleh gadai. Kita boleh gadai. So dekat sini dah GCA tadi. GCA ni tadi kita request GC. Kita boleh masukkan berapa duit yang kita nak ambil. Contohnya, kan tadi saya cakap 85 ke 90% kan. Jadi kita boleh masukkan berapa amount yang kita nak. Contohnya saya masukkan sini 200 kan. Kemudian saya pilih bank mana, saya submit. Okey. Nampak tak emas saya dekat sini ada 0.9 gram emas kan. Emas ni dia tak hilang. Bila saya gadai je, emas tadi akan pergi ke sini, holding inventory. Akan pergi ke holding inventory. Dekat sinilah kita akan nampak semua gadaian kita. Contohnya lah. Sebab ni harga emas tengah rendah, semua gadaian saya tak untung lagi. Contoh, ini 16 hari bulan 5. Saya ada gadai 8.5 gram emas. Duitnya dah ambil dah. Duitnya dah ambil dah. Berapa saya ambil tu? Sekejap tengok. Duit dah ambil 1,900 tu. Okey. Tapi emas dia tak hilang. Emas dia ada dekat sini. Jadi sekarang ni emas ni bila berlaku kenaikan, saya dah untung pula $10 kat sini. Ni USD tau. Bukan ringgit. USD. Saya dah untung $10. Ini adalah management fee ataupun upah simpan dia. Jadi, kalau katakan saya nak pakai duit, okay, saya boleh pergi ke sini dan terminate saja. Saya boleh ambil balik semula baki duit saya 15% dengan keuntungan selepas tolak upah simpan tadi. Tapi nak cakap, emas kita ni memang tak hilang dan dia kumpul. Dekat sinilah sebenarnya saya nak kumpul ni. Saya nak kumpul emas saya ni, target nak simpan sampai 1 kilo hanya dengan gunakan belanja hangus je. Sebab apa? Sebab saya yakin lagi 2-3 tahun ni dia akan, sekarang ni Amerika dia kontrol tau harga emas ni. Sebab bila Rusia ikat harga, Rusia dia ikat mata wang dia dengan emas, Amerika tak boleh tahan. Jadi dia cuba nak kawal USD ni daripada jatuh dengan dia manipulate harga emas. Tapi kita boleh nampak lah seberapa lama dia nak boleh tahan. Sebab
macam mana pun disebabkan oleh inflasi dan sebagainya, tetap juga harga emas akan push, dan pada satu masa nanti dia akan lepaskan juga, dan harga emas akan terus meningkat. Dan kita dah fokus dah oleh ramai yang pakar-pakar dalam tengok ekonomi dunia ni, memang emas pada hujung ni akan naik sampai ke 300 lebih 1 gram. Jadi memang nak kumpul tak ada duit, jadi kita gunakan belanja hangus tadi, gadai dulu, masuk duit, bayar hutang, tapi tunggu emas kita ni naik harga. Ni ada 2 gram, 3 gram, 1 gram, 22 gram ni banyak sikit lah, nak bayar hutang banyak kan, 6 gram. Jadi saya kumpul sikit-sikit kat sini, dan sebab saya tunggu harga emas ni naik. Harga emas ni kalau naik 270 ni, semua untung ni. Semua akan untung kalau 270, sebab saya gadai ni semua pada harga 260 ke bawah, ataupun 265 ke bawah. Jadi belum nak nampak lagi dia punya keuntungan dia. Tu hari masa harga 27 lebih tu memang semua untung ni. Okey. Itu produk GCA, kemudian produk GAE. Okey, produk GAE kalau kita nak beli tadi macam saya cakap, sekarang ni kita punya USD kuat, kita punya RM kita rendah sikit, jadi dia punya harga dah jadi RM1,094. Okey. Kemudian ada management fee dia 344. Management fee ni untuk setahun. Management fee ni adalah 3.5% daripada pembiayaan. Apa pembiayaan dia? Pembiayaan dia kalau nak tahu 1094 ni kali dengan 9. Itulah pembiayaan dia. Lebih kurang dalam 9,800 lebih. Jadi kita akan dapat sekitar 40 gram emas. Jadi kita tunggu ya. Jadi kita akan dapat tengok macam ni nanti. Okey. Macam ni nampak. Kita akan dapat lebih kurang dalam 40.13 gram. Ini pada harga rendah tadi ya. Jadi apa perlu kita buat? Kita tunggu saja sampai emas naik. Net cash out kita dekat sini lebih tinggi daripada kita punya initial investment. Kita boleh terminatekan kontrak ni. Nanti duit tu akan masuk semula ke dalam kita punya akaun berserta dengan keuntungan dia lah. Ini contoh dia. Termination list. Saya dah banyak terminate waktu harga emas melambung tu dia contoh. Ini tadi modal berapa? Masa saya beli dulu lagi murah daripada sekarang waktu ringgit masih kuat tadi 1,380 je. Waktu saya terminate 1,640. Jadi untung lah kan. Yang ni semua untung ni. Waktu beli semua RM104 je. Apa untung? Ada banyak ni. Ada banyak yang dah klik keuntungan. Itulah 3 produk yang ada. Kemudian kalau siapa dah buka akaun, pasti tuan-tuan update akaun bank. Kemudian edit profile ni. Masukkan nama waris. Ini kotak estate ni jangan tanda jangan letak nama skandal sini, letak nama nama isteri. Lepas tu update IC tuan-tuan depan dan belakang. Itu sajalah apa tu dalam sistem ni yang boleh tuan-tuan apa tu gunakanlah. Cuma bila tuan-tuan naik dealer ada special sikit lah, dia ada consultant access ni. Dekat sini kita boleh tengok kita ada CP58, okey, kita ada penyata komisen kita kat sini kita boleh tengok penyata komisen kita berapa bulan daripada bila-bila kita boleh tengok. Kemudian kita boleh tengok semua sekali senarai kita punya tim yang ada dekat dalam kita punya tim sebenarnya boleh tengoklah semua ni. Itu sistem ni lah okey kot. Jadi ngam pukul 10 alhamdulillah minggu ni kita mengikut jadual sebelum pukul 10. 2 minit sebelum pukul 10. Okey, tadi kita tengok ada soalan juga daripada kita punya audien ni. Berkenaan dengan tu. So saya dah jawab berkenaan dengan belanja hangus tu. Kalau Cik Sani nak tambah boleh tambah dulu kalau kata apa ada nak soalan tambah. Kejap saya baca. Apa soalan ni tadi? Untuk belanja hangus, kita beli GSA terus convert untuk pajak, klik to convert to gold, atau beli GSA dulu dan nanti baru pajak. Boleh, dua-dua cara boleh. Cuma kalau kita terus klik dekat kotak tu, kita akan dapat 85% for sure lah.
Tapi kalau kita delay dulu baru buat, dia ada ambil kira kadar rate USD, kadang-kadang kita boleh dapat sehingga 91%. That's why saya tak galakkan terus klik. Kita buat kendian. Kita dah buat siap semua. Kemudian kita ambil masa, baru kita buat GSA pula, kita akan dapat lebih daripada 85%. Masih sama-sama berkaitan dengan belanja hangus dan beli emas dulu. Macam saya cakap tadi lah, kita ada belanja hangus tu. Kita nak beli emas pakai duit simpan memang tak ada lah kan, duit lebihan. Gaji kan sekarang ni cukup-cukup, barang mahal semua. Jadi kita boleh gunakan belanja hangus kita. Tadi contoh, kita jangan ambil banyak-banyak dulu Man. Contoh kita ambil kereta je dulu. Kereta kita bayar berapa? Sebulan 1,000. So sebelum bayar tu kita top up sikit dengan duit simpanan kita dalam 1,200, kita bayar, kita beli emas. Kita akan dapat sekitar 4 gram emas. Petang nanti kita buat GCA. Kita ambil balik semula 1,000, suruh masuk ke akaun bank kita. Tapi 4 gram emas tadi tu dia tak hilang. Dia masuk ke dalam holding inventory yang saya tunjuk tadi. Jadi 4 gram ni dia reflect kepada kenaikan harga emas. Contohnya besok tiba-tiba pagi-pagi pukul 6, emas naik 270. Jadi emas kita yang 4 gram ni tadi dia ikut juga naik 270 1 gram. Dan dekat sana kita dah ada profit sikit. Sebab waktu kita gadai tadi emas 260 je. Jadi 1 gram kita ada 4 gram dah untung RM40. Tapi of course lah kita ada upah simpan. Tapi jangan risau dengan upah simpan tu. Upah simpan kita 3.5% je setahun. Dan dia tak minta pun. Kalau kita kena bayar upah simpan tu bila kita terminate nanti. Itu dia best platform di Quantum Metal ni. Aman? Ada ke apa soalan? Alright, lagi tak soalan? Kalau tak ada, pada pukul 10 ni. Okey tuan-tuan. Okey tuan-tuan, saya nak ingatkan sekali lagi ataupun saya nak pesanlah. Quantum Metal ni dia akan jadi lifestyle di Malaysia ni. Untuk jangka masa sekarang ni kita ada sekitar tak sampai 300,000 je akaun dekat Malaysia ni. Jadi kita tengok Quantum Metal dah buat usaha sama dengan DPIM, dah engage dengan banyak kedai, antaranya Malakat Mall. Sekarang ni orang boleh bayar beli barang dengan bayar emas saja. Dengan emas ni kita boleh bayar untuk beli barang. Kita ada mesin macam mesin ATM tau, untuk kita boleh keluarkan emas fizikal kita, hanya kita scan aja. Kalau dah ada akaun macam mana boleh register? Dah ada akaun tu nak kena register apa lagi? Gunakanlah akaun. Boleh, nama suami pun boleh, insya-Allah. Tak ada masalah. Jadi dia dah jadi lifestyle. Jadi tuan-tuan kalau belum ada akaun, jumpa balik dengan orang yang bawa tuan-tuan dalam malam ni, buat pendaftaran. Simple je, free je. Daftar dulu. Daftar dulu, lepas tu malam-malam nanti godek kan. Cuba simpan RM10 besok pagi. Tengok dulu macam mana. Tuan-tuan percayalah cakap saya. Sebab kalau kita tengok ni, macam-macam lah sekarang ni. Ayam tak ada lah, telur tak ada. Bila pernah telur tak ada dekat Malaysia ni, minyak masak tak ada. Kita ni kan negara pengeluar kelapa sawit. Kenapa kita tak ada minyak masak? Tuan-tuan percayalah cakap saya. Ini adalah semua tycoon punya manipulasi untuk menaikkan harga barang. Menaikkan harga barang. Jadi dengan arti kata lain, kita punya duit akan semakin lama semakin kecil. Inilah inflasi. Inflasi inilah yang akan bunuh kita punya nilai duit kita. Jadi tuan-tuan, saya nak menyeru tuan-tuan bukalah akaun kat Quantum Metal ni supaya tuan-tuan boleh lock tuan-tuan punya mata wang tadi dengan emas. Dengan emas. Jadi bila kita nak pakai duit, kita nak belanja, kita jual lah sikit-sikit emas kita, tak ada masalah. Nak beli barang, jual lah sikit emas kita. Nak buat belanja 500, ambil 500. Jadi yang paling penting kita dah lock kita punya nilai tadi dengan emas. Jadi kalau mata wang kita ni akan terus jatuh, kita punya nilai tu tak hilang tuan-tuan. So itu saja daripada saya. Saya nak ucapkan terima kasih lagi kepada semua yang sudi hadir pada malam ni.
InsyaAllah ada salah dan silap, saya minta ampun dan maaf. Ada lagi berbaki 2 hari Syawal. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya sekali lagi. Open house tak boleh nak buat. Adalah dengar-dengar orang rumah nak buat 36 Syawal. 36 Syawal. Lantaklah. Okey, saya serahkan kembali kepada Encik Khairul-Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu kita sedikit sebanyak ilmu yang kita dapat daripada Encik Sani berkenaan dengan 4 cara buat keuntungan. Kita makluman untuk hari ini standard setiap hari Ahad malam Isnin kita buat untuk open pada siapa-siapa semua orang. Siapa yang nak join kita boleh join. Tapi kita ada satu lagi sesi yang biasa kita buat Khamis malam Jumaat atau Rabu malam Khamis berkenaan dengan macam mana nak buat bisnes atau nak jadi dealer atau nak jadi reseller lah atau reseller itu paling mudah untuk faham lah. Jadi tengoklah iklan yang kita biasa akan share dalam grup WhatsApp dan juga kalau siapa dalam grup Telegram Billion Star, insyaAllah kita pada share juga iklan ni. So sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada Encik Hussaini Muhammad Ali kerana bagi pencerahan dan bagi maklumat kepada kita. InsyaAllah orang kata spread the word. Spread the word. Bagi tahu pada orang ramai. Ajak semua join kita. Biar lagi ramai orang bersama kita. InsyaAllah lagi ramai lagi dapat manfaat yang kita boleh terima. So itu saja untuk malam ni. Yang baik datang daripada Allah. Yang buruk tu dan dari kepada kelemahan diri kami. InsyaAllah kita akhiri dengan tasbih kafarah dan sholawat ras. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Cik Saini. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Kita fokus